kita memperingatkan diri kita, insya-Allah bersama dengan tamu tetap kita di Konti, Dapur Sampai Konti. Saya alurkan kehadiran yang bahagia Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz hadir ke Konti sekali lagi. Nak ingatkan orang ni Ustaz kan, diri saya jugalah Ustaz, terima kasih banyak kerana hadir. Dan kali ini topik yang Ustaz pilih sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari Ustaz, sebab saban hari manusia ni kalau kata tak ditimpa musibah, kadang-kadang tu memang tak lengkap kehidupan. Kalau dalam kitaran kehidupannya tak ada musibah Ustaz ya. Cuma cara bagaimana menangani musibah itu yang kita nak lihat, dan cara kita memandang musibah itu yang kita nak lihat. Cuma ada ketikanya ada orang bila kata musibah tu sampai tahap nak mengharapkan kematian Ustaz. Itu yang topik kita pada petang ni, cerita tentang musibah, perlukah mengharap kematian Ustaz? Silakan Ustaz sebagai mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terima kasih pada Nur Hayati Paradi dan para pendengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita diberi lagi kesempatan untuk kali ini untuk kita berbicara tentang satu tajuk yang kita tak boleh lari dalam hidup kita, yang disebut dengan kita diuji dan diuji dalam hidup kita. Dan tatkala mana kita sering kali diuji, hadir sahaja di mulut kita ini menyebut kalimah, kalau susah-susah sangat matilah senang. Kalimah yang demikian biasanya terkeluar daripada bibir-bibir di kalangan kita. Dan agama memandang perkara demikian. Kalau mana di setengah-setengah di kalangan kita, tatkala mana diuji dan diuji oleh Allah, maka di kalangan mereka hilang kawalan. Dan kita tak tahu apa yang sepatut kita lakukan di waktu mana kita sedang diuji oleh Allah. Pada petang ini, Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kita berbicara tajuk ini, di mana kita perlu faham bahawa dalam hidup kita ini kita tak boleh lari daripada musibah. Musibah ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran banyak. Sebagai contoh, misal contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Dan sebutlah wahai Muhammad, tidak ada satu benda yang berlaku dalam hidup kamu, musibah yang dikenakan pada kamu, melainkan memang telah ditulis oleh Allah untuk diri kamu. Yang kita kena faham bahawa kita memang tak boleh lari daripada ujian dalam hidup kita. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tiap kali mana kita kena musibah, maka mulut kita diajar supaya sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tiap-tiap kali mana kita kena musibah, maka kita jangan berhenti daripada sebut. Bahkan waktu mana kita kena tercucuk duri sekalipun, maka kita kena sebut mulut kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah lah kita kembali. Yang inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa basyiris sabirin alladzina iza asabatuhum musibah. Dan kabar gembiralah pada orang yang sabar dalam hidup mereka, yang kala mana mereka diuji dengan ujian musibah, maka mulut mereka akan sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kita kepada Allah kita kembali. Para pendengar yang dihormati sekalian, boleh jadi kita akan tanya, kenapa kita kena musibah? Kenapa kita diuji oleh Allah? Dan ulama-ulama gariskan ada beberapa sebab kenapa kita akan diuji dan diuji oleh Allah. Yang pertama, kita kena faham apabila kita beriman pada Allah. Apabila kita beriman pada Allah, maka setiap kali mana kita sebut saja kita beriman, maka Allah akan uji. Sampai bila? Kita akan tanya demikian. Sampai bila kita akan menanggung ujian ini ataupun musibah ini? Jawabnya, sampailah kita meninggal dunia. Sampailah kita menghadap di hadapan Allah. Kerana apabila kita sebut kita beriman, maka kita tak dapat lari daripada ujian. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, cerita tentang ujian ini Allah Subhanahu Wa Taala guna, kadang-kadang Allah guna musibah, kadang-kadang Allah guna fitnah, kadang-kadang Allah gunakan dengan kalimah-kalimah yang lain, ibtila dan sebagainya. Kalimah yang Allah gunakan dalam hidup kita. Misal contoh dalam surah Al-Ankabut, Allah mula cerita tentang mengenai bagaimana orang beriman. Awal-awal lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka bahawa mereka hanya dibiarkan mereka mulut mereka menyebut amanna, kami telah beriman pada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji umat-umat sebelum daripada kamu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu,
Dengan ujian itu maka Allah tahu siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan siapa yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah jadikan ujian dalam hidup kita? Kerana Allah nak tunjuk kasih sayang dia pada kita, lalu Allah jadikan ujian dalam hidup kita ini sendiri. Lalu di waktu mana kita diuji oleh Allah, mulut kita ni akan jadi rajin untuk kita memanggil-manggil namanya. Kerap kali kita akan menyebut kalimah untuk meminta dan meminta padanya. Dan kalau kita baca dalam satu kitab, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, misal contohnya, kalau mana satu peristiwa yang berlaku saat mana ada seorang pemuda yang menangis teresak-esak di tabir Kaabah. Dia menangis dan dia bergayut di tabir Kaabah. Menangis dan dia mengadu pada Allah tentang bagaimana banyaknya ujian yang perlu dilalui dalam hidupnya. Bagaimana sukarnya keadaan dalam hidupnya. Lalu pemuda itu dia menangis teresak-esak di tabir Kaabah itu. Disebutnya apabila dia menangis teresak-esak ini, sehingga kan para malaikat Allah pun turut sama menangis dengan tangisan pemuda ini. So, para malaikat Allah bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa kamu tidak terima saja doa hamba Allah ini? Kenapa kamu tidak mustajabkan saja doa hamba Allah ini, ya Allah? Kami pun sendu mendengar tangisannya, ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanya balik malaikat, malaikat, apakah kalau sekiranya aku terima dan aku mustajabkan doa hamba aku ini, dia akan berdoa sebegini juga selepas pada ini? Malaikat ditanya oleh Allah, wahai malaikat, apakah kalau sekiranya aku mustajabkan doa hamba Allah ini, Allah akan lepas pada ini dia akan berdoa sebegini juga? Aku yakin dia tak akan berdoa sebegini. Allah tahu keadaan yang berlaku pada hamba tersebut. Tetapi kita nak sebutnya, lalu Allah jadikan ujian dalam hidup kita ni, nak suruh kita dekat dengan Allah. Sengaja Allah jadikan demikian untuk kita nak faham kenapa kita diuji dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kenapa Allah menguji kita? Ulama-ulama sebut kerana Allah nak mengkafarah dosa-dosa kita dan kesilapan yang lalu yang pernah kita lakukan. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Allah sengaja jadikan. Kenapa Allah jadikan demikian ujian pada diri kita ni? Nak suruh kita meninggal dunia dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Tidak ada lagi dosa-dosa untuk yang kita nak hadapkan di hadapan Allah. Mana kita nak? Allah jadikan ujian, Allah balas kita di dunia ataupun Allah balas kita di akhirat nanti. Saya rasa lebih baik kita dibalas oleh Allah di dunia ini ataupun dikafarah dosa kita di dunia ini. Cuma kita kena ingat, setiap kali mana Allah buat kita di dunia ini, semuanya benda yang kita mampu tanggung dalam hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu benda yang pun yang aku jadikan dalam hidup kamu. Kamu berantakan dalam kekeluargaan, kamu bermasam muka di antara satu sama lain, ataupun kamu diuji dengan anak-anak yang nakal, diuji dengan ujian kesakitan yang berpanjangan, hidup kita diuji dengan tomahan dan fitnah yang berterusan dalam hidup kita. Tak ada satu pun yang kena kecuali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak pernah Allah jadikan pada seorang itu kecuali memang patut dan yang selayaknya untuk ditanggung. Yang kita kena faham demikian. Kemudian, kenapa Allah jadikan ujian lagi dalam hidup kita ini? Kita kena faham bagaimana musibah ini kena pada kita. Kerana Allah nak memudahkan kita kematian kita dan nak memudahkan kita untuk masuk ke syurganya nanti. Ulama ajar demikian. Orang yang Allah jadikan dalam hidup dia kena musibah, lalu akan mudah kematiannya saat dia menghadap depan Allah nanti. Kerana dia sudah melalui semua dah ujian-ujian itu. Dan kematian itu lebih mudah dalam hidupnya. Dan dia akan menghadap dengan Allah dengan cara yang terbaik. Dengan kehidupan yang terbaik. Ataupun dengan kematian yang terbaik padanya. Dan dalam masa yang sama, kita akan memudahkan kita untuk masuk ke syurga Allah. Diajar demikian. Apabila kita mudah untuk masuk dalam syurga Allah, maka dalam keadaan demikian kita sebut, ya Allah, tak apalah aku tanggung setiap musibah yang kena dalam hidup aku ni, ya Allah. Ini cara demikian. Kemudian ulama sebut lagi, kenapa Allah jadikan pada kita ni ujian dalam hidup kita dengan tujuan untuk menaikkan darjat kita di sisi Allah. Menaikkan makam kita. Kedudukan kita di sisi Allah kan berbeza-beza. Saya dengan Nur Hayati Paradi, mungkin saja Nur Hayati Paradi lebih tinggi darjat di sisi Allah. Mungkin saja, ataupun para pendengar yang mendengar ini, mungkin saja darjat kita berbeza-beza. Walaupun kita rupa sama, bangsa kita sama, kan, daripada yang disebut dengan kehidupan kita lebih kurang sama. Tetapi sebenarnya darjat kita berbeza.
Berbezanya seseorang ini, lalu Allah nak naikkan lagi darjat seorang daripada seorang yang mukmin, daripada seorang yang dipanggil biasa-biasa saja. Kita seorang Muslim, tentulah berbeza dengan orang mukmin. Orang mukmin berbeza dengan orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin berbeza dengan orang yang muhsinin. Tingkatan kita ni berbeza-beza di sisi Allah. Lalu Allah nak naikkan darjat seseorang ini, Allah jadikan ujian. Kan kita tengok dan kita perhati dalam hidup kita, bagaimana dalam hidup seorang apabila dia nak masuk tingkatan yang seterusnya, dia akan melalui ujian. Kita nak masuk universiti, kita akan melalui ujian. Kita ada ujian untuk kita nak masuk, kita akan melalui SPM, kita melalui peperiksaan tertentu. Demikianlah kita nak dapatkan apa sahaja kedudukan yang tinggi, kita akan melalui proses-proses ujian. Ujian ini Allah jadikan. Kalau kamu nak dekat dengan aku, wahai hamba aku, kamu akan diuji. Tidak ada orang yang boleh dekat dengan aku kecuali mereka yang tidak diuji. Siapa orangnya yang paling dekat dengan Allah yang melalui proses ujian yang besar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapa yang paling teruk tekanan dan ujian dalam hidup ini ya Rasulullah? Man asyaddun nas bala'an. Siapa yang paling teruk ujian, yang paling banyak ujian dalam hidup ni ya Rasulullah? Rasulullah jawab, al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang kena uji di atas muka bumi ni yang paling teruk sekali ialah nabi-nabi. Kemudian lepas pada itu sahabat-sahabat. Kemudian tabi'in fal amsalul amsal. Di antara seterusnya dan seterusnya. Cuma persoalan yang kita nak bincang pada petang ni, kita akan bincang di waktu mana kita kena ujian ini, perlukah kita mengharapkan kematian? Di saat mana kita kena uji dan diuji? Lalu ulama-ulama sebut ada dua, berdasar pada apa yang berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama sebut, yang pertama ulama kata jangan harapkan kematian di waktu mana kita diuji oleh Allah. Yang pertama, ulama sebut demikian. Janganlah kali-kali dalam hidup kita, tatkala mana kita kena ujian, kita mula mengharapkan kematian. Jangan. Ini berdasar pada hadis Rasulullah. Dan ada satu ketika yang lain, kita boleh mengharapkan pada kematian. Di saat mana kita diuji, teruji yang teramat sangat. Yang ni yang kita akan bincang dalam perbincangan kita kali ini. Di antara dalam hidup kita ni, yang pertama, kita ambil dahulu pandangan yang pertama ulama sebut, kita ni, apabila kita kena ujian-ujian, jangan kita harapkan kematian. Jangan mengharapkan kematian. Sebab apa dia? Sebab berdasar pada banyak sebab. Yang pertama, kerana kita kena faham, hidup ini merupakan pahala yang Allah jadikan. Hidup yang kita lalui ini merupakan pahala. Pahala-pahala yang banyak yang Allah sediakan. Dan jangan kita ingat, apabila kita mati, maka kita akan dapat lagi pahala. Kecuali berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita meninggal dunia, maka putuslah amalan kita kecuali 3. 3 tu je yang saluran pahala yang akan datang. Tetapi kita kena ingat, apabila kita diberi peluang oleh Allah untuk hidup, walaupun kita sakit macam mana pun, walaupun kita diuji dengan ujian fitnah yang berganda-ganda macam mana pun, ataupun walaupun kita ni dalam keadaan yang terbeban apa jua sekalipun yang kita terpaksa pikul, maka jangan harapkan kematian. Kerana kita melalui proses-proses itu pahala yang Allah jadikan untuk diri kita. Berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebut pernah satu ketika Rasulullah mengajar pada sahabat-sahabat. Rasulullah kata, janganlah di antara kalian, salah seorang di antara kalian tidak layak mengharapkan kematian, kata Rasulullah. Tak ada, jangan ada di kalangan kita yang mengharapkan kematian, kerana musibah yang menimpanya. Rasulullah sebut, apabila kamu kena musibah, jangan kamu harap kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Seandainya kamu perlu juga, dalam keadaan seandainya kamu tak mampu lagi dah kematian hidup ini, kerana musibah itu terlampau teruk sangat dalam hidup kamu, maka hendaklah kamu sebut begini. Rasulullah ajar pada kita, kamu sebut begini ya, Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li. Allahumma ahyini, ya Allah tolong hidupkanlah saya ya Allah, kalau sekiranya kehidupan ini membawa kebaikan pada saya ya Allah. Wa tawaffani idza kana mautan khairan li. Ya Allah tolong wafatkanlah saya ya Allah, kalau sekiranya kematian itu terbaik untuk saya ya Allah. Cara Rasulullah ajar pada kita. Rasulullah kata apa dia? Baca satu doa, Allahumma ahyini, ya Allah tolong hidupkanlah saya ya Allah,
in kanal hayatu khairan li. Kalaulah kehidupan ini membawa kebaikan untuk saya, ya Allah. Dengan saya hidup ini, saya lebih baik, ya Allah. Maka kamu tolong hidupkanlah saya, ya Allah. Wa tawaffani, dan tolong wafatkanlah saya, ya Allah. Tolong matikanlah saya, ya Allah. Idza kana maut khairan li. Kalau sekiranya kematian itu membawa kebaikan untuk saya. Kalau saya terus hidup juga, bawa fitnah yang teruk, lagi teruk, maka matilah saya, ya Allah. Lebih baik di saat ini. Ya, fitnah lepas pada kita, kalau kita hidup dalam keadaan fitnah ni banyak. Antaranya fitnah apa dia? Anak-anak tak nak jaga lagi kita. Kan tak terfitnah. Yang tu yang kita akan bincang nanti, insya-Allah. Di antara saat mana kita diuji oleh Allah, tiba-tiba fitnah itu datang, yang menyebabkan semakin teruk dan semakin teruk pada diri kita. Tetapi pada diri kita ni, kita bacalah doa ni. Allahumma ahyini in kanal hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya, ya Allah. Kerana kehidupan itu membawa pahala pada diri saya, ya Allah. Sebab tu saya sentiasa pesan pada siapa-siapa saja yang mendengar. Kadang-kadang kan kita di kalangan kita, bila keluarga kita nazak yang amat sangat, ataupun dia kena brain dead, otak dia sudah mati kan. Otak dia mati, tetapi jasad dia masih hidup. Jadi dia terpaksa mendapatkan bantuan pernafasan. Sering kali saya ditanya, bagaimana keadaan demikian Ustaz? Perlu cabut ke? Kesian pada dia kerana dia menderita kesakitan. Saya sebut begini, kalau dia, harta dia banyak, rezeki dia banyak, ya Allah bagikan, gunakanlah rezeki dia untuk menghidupkan terus dia. Hidupkanlah dia terus. Jangan cabut. Jangan kita cepat nak cabut. Kenapa? Bila kita cabut, maka habislah peluang untuk dia dapat pahala. Kerana bila dia mati, tak ada lagi pahala untuk diri dia. Maka bagilah peluang untuk dia berpahala. Kerana hidup itu pahala. Ini sebab yang pertama. Kenapa kita perlunya untuk kitanya jangan mengharapkan kematian di saat mana kita diuji oleh Allah dengan ujian. Yang kedua, sebab yang kedua kenapa? Dalam hidup kita ini kita perlu untuk jangan kita mengharapkan kematian. Kerana hidup ini memberi peluang untuk bertaubat pada Allah. Para pendengar yang dihormati sekalian, bila kita masih lagi diberi peluang oleh Allah, kena ujian-ujian yang banyak, kita kena ingat, inilah peluang untuk kita nak mengembalikan balik diri kita yang sebenar dalam keadaan fitrah. Kerana hidup kita ni kan banyak kita buat salah. Tersalah ni ada je. Tak payah ceritalah siapa kamu, siapa kita. Nama saja kita ni ada yang buat salah. Kullu ibn Adam khata'. Rasulullah sebut, tiap-tiap anak Adam ni semua buat salah. Semua buat salah. Ni nama dia ustaz, nama dia ustazah, nama dia Tok Imam, Tok Bilal, Tok Mudim, semuanya akan melakukan kesilapan. Ada je salah. Bila kita salah, bila peluang untuk kita nak baiki diri kita ini, bila kita kena musibah. Bila kita kena musibah, Allah sengaja kenakan sekali musibah pada diri kita. Nak suruh kita celik mata. Aku pernah tak keluarkan zakat sebelum daripada ni. Aku pernah mengherdik orang dengan kata-kata yang kasar sebelum daripada ini. Kita akan mula sebut pada diri kita, aku ni pernah buat benda yang salah kan. Lalu peluang kita nak taubat tu kan ada. Allah bagi lagi peluang. Dengan kita hidup, kita akan cepat-cepat nak balik pada Allah. Ya Allah, maafkanlah kesilapan aku lalu, ya Allah. Yang pernah aku buat sebelum daripada ini. Terlanjur. Ni tanda Allah sedang menyayangi kita. Tak ada orang yang tak tersilap. Kalau kita perhati gambar-gambar kita muda-muda dulu kan, banyak benda yang tersilap. Waktu mana kita sekolah menengah kan, pakai skirt misal contohnya. Berapa ramai orang, waktu mana sekolah menengah dahulu, banyaknya silap kita. Ambil duit kawan kita. Kita pernah terbuat yang kesalahan dalam hidup. Lalu, waktu mana Allah kenakan ujian-ujian dalam hidup kita ni, cuba kita flashback balik. Kita lihat balik. Dulu aku pernah buat macam ni. Tak baik rupa-rupanya. Sekarang peluang untuk aku kembali pada Allah. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sebut, janganlah di kalangan kalian mengharapkan kematian. Jangan ada di kalangan kalian yang mengharapkan kematian. Sebab jika dia seorang yang baik, mungkin dia akan bertambah kebaikan dalam hidup dia. Kalau dia seorang yang baik, yang soleh, dia akan bertambah lagi kebaikan. Peluang yang dia ada ni, dia akan menambah lagi kebaikan pada dia. Jika dia seorang yang jahat, mungkin dia akan diberi peluang untuk bertaubat dan kembali menjadi orang yang soleh dalam hidupnya. Ini benda-benda yang kita kena jaga dalam hidup kita. Kemudian, yang ketiga, sebab apa kita diminta supaya jangan harap kematian di saat mana kita diuji oleh Allah?
Kerana kita tak tahu sebenarnya apa yang Allah sediakan di hadapan kita. Dalam hidup kita, hikmah ini sengaja Allah sembunyikan. Setiap di kalangan kita ini, Allah jadikan, boleh jadi Allah kena ujian yang banyak, tetapi hikmah yang besar yang Allah nak sediakan di hadapan kita nanti. Benda apa yang Allah nak jadikan untuk kita yang terbaik nanti, kita tak tahu. Kadang-kadang kan ada orang yang dia kata, kenapalah saya ni ustaz diuji oleh Allah dengan ujian berumah tangga, asyik ada je yang tak kena. Ada je yang tak kena. Kita rasa demikian. Kenapalah saya ni ustaz, anak-anak saya ni asyik membesar begini je, sukarnya perjalanan hidup saya. Dia sebut, saya tak jangka pun begini. Kita rasa demikian. Itu kita rasa. Kita tak tahu yang Allah nak sediakan hikmah yang baik yang akan datang. Yang Allah sediakan dalam hidup kita. Dalam peluang-peluang yang Allah kurniakan pada kita ini banyak. Sebab tu kita diajar supaya jangan kita berdoa dan minta demikian pada diri kita. Pernah berlaku seorang Al-Qasim, dia meriwayatkan satu pelayan Muawiyah yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara, dia pernah berdoa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah berdoa, dan waktu mana dia berdoa mengharapkan kematian, dia berdoa, tiba-tiba Rasulullah dengar. Rasulullah dengar Sa'ad bin Abi Waqqas ni berdoa. Kemudian bila dengar saja, Rasulullah tegur dia terus. Rasulullah kata pada dia, wahai Sa'ad, janganlah kamu mengharapkan kematian. Sebab seandainya kamu termasuk di kalangan ahli syurga, terus hidup atas dunia ni terlalu baik untuk diri kamu. Kalau kamu ni ahli syurga, wahai Sa'ad, kamu hidup atas dunia kan nikmat. Dunia ni pun nikmat dah. Kamu confirm dah kamu dalam ahli syurga. Kemudian katanya Rasulullah, kalau sekiranya kamu di kalangan ahli neraka, lalu apa sebab yang kamu nak cepat sangat masuk neraka tu? Katanya Rasulullah tanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sendiri, sebab apa yang kamu beria sangat? Kan kamu ada peluang. Kamu tak tahu benda apa yang akan berlaku di hadapan nanti. Oleh yang demikian, bila kamu kena uji dan diuji oleh Allah dalam hidup kamu, janganlah kamu rasa galat. Dan jangan kamu rasa tak nak berputus asa dalam hidup kamu. Cepat-cepatlah kamu rasa nikmat dalam diri kamu diuji oleh Allah. Kemudian, yang keempat, ulama-ulama tanya lagi, apa dia? Kenapa kita dilarang daripada kita minta ni? Minta untuk kematian pada kita. Sebab nak memberi peluang pada kita, jika kita ni baik, pahala kita ni akan, jika kita seorang yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi banyak lagi pahala-pahala pada diri kita. Tapi kalau kita jahat, maka di waktu tersebut Allah bagi peluang untuk kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup. Lalu sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa pesan pada kita, jangan kamu harap kematian. Di saat mana kamu berhadapan dengan ujian-ujian yang banyak, kamu bertahanlah. Kecuali kamu boleh minta kematian. Bila kamu sudah yakin yang kamu akan menduduki tempat kamu dalam syurga Allah. Kalau kamu tak yakin yang kamu akan menduduki tempat kamu dalam syurga Allah, jangan. Bahkan panjang umur ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang Allah panjangkan umurnya dan semakin elok perilakunya. Dan seburuk-buruk manusia, mana-mana orang yang Allah panjangkan umurnya, tiba-tiba semakin panjang umur, semakin buruk akhlaknya dan semakin jauh dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita gambarkan pada petang yang baik ini untuk kita nak nampak gambaran bagaimana jangan mengharapkan kematian di saat mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz, satu pencerahan sangat baik sebenarnya bila kata tentang musibah ni, macam-macam cara orang berhadapan dengan musibah Ustaz ya, tapi bagaimana cara kita menanganinya ataupun bagaimana cara kita menghadapinya. Dan untuk anda rakan pendengar, ada sebarang pertanyaan, persoalan, boleh tanyakan terus di talian kita di 0362051500 dan juga di Facebook ikim.fm. Dan kita akan berhenti rehat seketika Ustaz. Cumanya sebelum berhenti rehat ni, ada yang tanya ni Ustaz, jawapannya selepas berhenti rehat nanti lah ya, tentang berdosakah jika kita ditimpa musibah nak ucap Alhamdulillah berbanding Innalillah, dan mana satu yang lebih afdal tu Ustaz daripada Muaz Lia? Dan jawapannya selepas ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Bagi anda jangan mana-mana, teruskan bersama kami di Destinasi IKIM FM, pilihan utama anda untuk Mau'izati. Pilihan utama anda tentunya di IKIM FM. Mau'izati kembali bersiaran petang Khamis ini, sama-sama nak berkongsi ilmu bersama dengan yang bahagia Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani ya, di Konti untuk membicarakan tentang musibah perlukah sampai nak mengharapkan kematian ya. Mungkin juga waktu ini rakan-rakan pendengar kita sedang berfikir-fikir tu, ada tak
terdetik di hati ketika ditimpa musibah tu berfikiran begitu, Ustaz, Ya. Dan kita nak raikan rakan kita di talian, Ustaz, terlebih dahulu sebelum nak menjawab soalan daripada rakan kita di Facebook sebentar tadi. Kita nak bersama dengan Encik Irfan daripada Ipoh. Silakan Encik Irfan, soalan ke ataupun pandangan? Nak tanya, saya ni bagi duit pada mak saya tapi tanpa pengetahuan bini saya. Itu berdosa ke tak? Macam mana? Muhasabah diri juga tu, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Mungkin respon daripada Ustaz? Ya. Maknanya nak Kita bagi duit pada isteri, pada ibu kita tanpa kitanya memberitahu pada isteri kita, tak jadi masalah. Bahkan kita pun tidak menjadi satu kewajipan bagi seorang suami untuk memberitahu kepada isterinya tentang terhadap yang disebut dengan tanggungan yang dia perlu tanggung ini sendiri. Bahkan kalau sekiranya mendatangkan fitnah, maka lebih baiklah untuk disembunyi-sembunyikan saja. Kalau sembunyi untuk memberi kepada ibu ini sendiri. Fitnah ni maksudnya kadang-kadang isteri rasa cemburu. Kenapa asyik bagi pada ibu je? Kejap-kejap bagi pada ibu, kejap-kejap bagi pada ibu. Maka di waktu itu seorang suami tak jadi masalah untuk dia nak menyerahkan kembali menyerahkan sedikit tanggungan dia kepada ibu tersebut dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Itu cara demikian. Tetapi berbeza dengan seorang isteri. Seorang isteri, kalau mana dia nak memberi kepada ibu dia dan ayahnya, sebaik-baiknya ulama sebut beritahulah sepatah pada suaminya. Kerana seorang isteri itu, ia berada di bawah tanggungan suami. Yang demikian. Lebih-lebih lagi lah kalau duit itu datang daripada duit suami. Kalau sekiranya duitnya sendiri, itu pun yang terbaik untuk diberitahu sepatah. Dengan tujuan supaya tidak menimbulkan fitnah dalam kekeluargaan. Saya nak jawab tentang pertanyaan sahabat kita sebentar tadi tentang mengenai kalau kita kena musibah, mana yang kita kena sebut? Alhamdulillah ke Alhamdulillah ke innalillah. Ulama-ulama kata boleh sebut dua-dua. Sebut dua-dua. Kalau di dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pesan supaya apabila kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita sambung sikit lagi doa kita waktu mana kita kena musibah. Doa kita sebut apa dia? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena ini, ya Allah. Wa khluf li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah yang lebih baik daripada apa yang saya kena ini, ya Allah. Ni jarang orang boleh baca doa ni. Kebanyakan di kalangan kita kalau kena musibah je, slipper dia hilang je, mula dia cekak pinggang. Menatang mana pula curi slipper aku ni disebut. Aku tak halal dunia akhirat disebut. 7 keturunan dia sambung sikit lagi. Yang ni yang biasa demikian. Tetapi jangan kita biarkan demikian. Bahkan ajarlah pada mulut kita ni, kita sentiasa sebut Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Satu. Yang keduanya, kita boleh sebut kita sebut dengan Alhamdulillah pun tak mengapa. Alhamdulillah ni biasa jarang orang nak boleh sebut apabila dia kena saman. Ambil je surat saman, Alhamdulillah kena saman. Jarang orang nak sebut demikian. Kebanyakan di kalangan kita, Allah kenapalah kena saman. Kita akan jadi demikian. Tetapi kalau kita boleh sebut Alhamdulillah, itu memang tingginya kedudukan kita di sisi Allah. Kehebatan dalam hidup. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ajaban li amril mu'min. Menjadi takjub Allah kepada orang yang setiap urusan dalam hidup orang mukmin. Ajaban, Rasulullah kata aku takjub dengan hamba-hamba Allah dalam setiap urusannya. Walaysa zalika illa al-mu'min. Tak akan berlaku demikian kecuali mesti dia seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, in asabatu ad-dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia ni ditimpa dengan musibah, dia ni dalam keadaan sabar, itu yang terbaik dalam hidupnya. Wa in asabatul khaira syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberi kebaikan pada diri dia, maka dia akan syukur, itu pun yang terbaik dalam hidupnya. Lalu yang paling afdal kita sebut innalillah. Tetapi kalau sekiranya kita boleh sebut Alhamdulillah, itu pun tak jadi masalah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah. Dan kita nak raikan lagi pemanggil dari Seremban, Puan Khadijah. Silakan Puan Khadijah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, adakah kita sekiranya ditipu oleh seseorang dalam bentuk wang lah, dalam ribuan ringgit juga, adakah itu satu musibah? Dan saya nak tanya, bagaimanakah cara untuk menangani musibah ini? Sama ada perlukah kita meredakan dan memaafkan saja, ataupun kita maafkan juga kesalahan dia menipu kita, tapi pada masa yang sama kita berusaha
untuk mendapatkan semula hak kita, sama ada melalui undang-undang atau apa perkara yang agak baik lah. Okay, sekian, terima kasih ya. Macam mana tu, Ustaz? Saya nak jawab macam ni. Kita kena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut al-yadu liya khairun min al-yadi sufla wabda biman ta'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Maka mulakan yang di atas. Lalu ulama bincang bagaimana terhadap tangan yang di atas ini. Maksudnya orang yang memberi pinjaman ataupun orang yang berhutang. Bila kita bagi pinjam pada orang ataupun kita ditipu ribuan ringgit dan sebagainya, memang pun kita kena musibah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam doa, Rasulullah ajar pada orang yang hidup dia berhutang supaya dia minta bebaskan bebanan hutang tadi, min ghalabatid daini wa qahrir rijal, daripada bebanan hutang dan juga kekuasaan penguasa yang besar padanya. Tetapi bila kita kena musibah ditipu wang ringgit ribuan begini, kita ada dua tiga pilihan yang perlu kita lakukan. Saya sendiri berpandangan begini. Kalau sebaik-baiknya kalau kita mampu untuk kita dapatkan melalui saluran undang-undang, ataupun kita boleh gunakan dengan apa cara yang disebut dengan doa dan sebagainya untuk mengembalikan balik semua sekali tadi, itu yang terbaik. Tetapi Rasulullah kata kalaulah dia tak mampu, kita tengok memang dia tak mampu, dia nak bayar semua hutang tadi ataupun ditipu sebanyak itu, tak mungkin. Lalu kita sebut pada dia, pulangkanlah 75% daripada itu, daripada hak tadi. Kemudian kalau kita nampak dia tak mampu juga, kita sebut pulangkanlah separuh daripada itu. Katakanlah dia tak mampu juga dan kita nampak tak ada gaya pun dia nak pulangkan, maka sebaik-baiknya pada diri kita untuk kita maafkan dia, dan kita mengharapkan setiap daripada sen yang ditipu itu ganjaran pahala sedekah setiap hari yang kita dapat. Ulama-ulama sebut dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kita ditipu RM1,000, maknanya kita sedang bersedekah RM1,000 setiap hari. Masya-Allah. Kita sedang bersedekah. Itu cara demikian yang kita kena faham. Tapi jangan pula lepas pada ni tak bersedekah dah dia. Orang tanya kenapa? Dah banyak dah kena tipu, jadi tak payah sedekah je lah. Tak. Dia ada sebab lagi kita nak bersedekah. Dengan tujuan sedekah ini akan mendatangkan lagi pahala-pahala dan memudahkan lagi orang bayar hutang kita. Itu insya-Allah kita akan cerita kemudian. Tetapi nak sebutnya tentang mengenai dengan kita lakukan dengan cara yang diajar oleh Rasulullah. Kalau dia tak mampu, maka kita tak payah dendam sudah. Lebih baiklah kita maafkanlah. Ya Allah, saya maafkan dia. Saya redalah ya Allah. Dan kalau sekiranya itulah harga yang perlu saya bayar untuk mengenali seseorang. Yang kadang-kadang kita kena tipu puluhan ribu, ratusan ribu oleh seseorang yang kita yakini dan percaya. Allah, dia nak suruh kita belajar mengenali orang itu. Allah jadikan harga yang mahal untuk diri kita. Kita terpaksa bayarkan. Bayar sebanyak mana? Sebanyak yang disebut dengan puluhan ribu untuk nak mengenali orang ni. Rupa-rupanya orang ni jangan dipercayai lagi. Jangan kita letak pada diri kita ni, nak sebutnya dendam yang panjang, jangan. Tetapi pada diri kita cukuplah yang dia lakukan kesilapan itu untuk dia, dan dia akan tanggung. Manakala kita biar cepat-cepat untuk boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan tu kan Ustaz ya, besar. Kalau kita mampu, kalau kita tak mampu, kita akan menjadi seorang pendendam dalam hidup. Pendendam dalam hidup akan menyusahkan hidup kita. Waktu mana kita nak tidur pun susah, kerana hidup dalam keadaan dendam. Kemudian dalam masa yang sama, waktu mana kita menghadap depan Allah nanti pun sukar. Apatah lagi waktu mana kita berada di padang mahsyar nanti. Allah Akbar. Besar tu Ustaz kan. Walaupun hanya memaafkan Ustaz kan. Dan daripada pencari hidayah di Facebook Ustaz, kata bagaimana kita hendak kuatkan hati menghadapi musibah yang tak diduga. Mengejutlah musibah tersebut. Kadang-kadang di permulaan tu mampulah ni, mampu untuk bertahan, tapi disebabkan kesakitan tu berpanjangan, lama-lama jadi lemah Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Saya nak sebut begini. Di antara cara yang kita nak hadapi dalam hidup kita ialah kita rajinkan membaca Al-Quran Karim. Kerana Al-Quran ini menjadi penghibur kepada hati-hati mukmin. Dan jangan kita berhenti daripada membaca dan membaca. Bahkan apabila kita dapat membaca Al-Quran, dia akan menjadikan satu kekuatan dalam jiwa seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan ujian yang banyak, musibah yang teruk, Rasulullah akan panggil Bilal. Bilal, jom arihna bis salah ya Bilal. Jom kita merehatkan badan kita dengan solat Bilal. Solat je 2 rakaat. Solat 2 rakaat ni menenangkan perjalanan hidup. 2.
Yang ketiga, para pendengar yang dihormati sekalian, kena kerap duduk dalam majlis ilmu, mendengar kata-kata yang baik. Kita duduk dalam majlis ilmu, sebab kita duduk dalam majlis ilmu ini, dia akan menguatkan hati kita. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu tolonglah bagi peringatan, kerana dengan peringatan ini memberi kekuatan kepada hati-hati orang mukmin. Dia akan mengingatkan orang mukmin. Satu, kita diajar jangan tinggal majlis ilmu. Di kawasan rumah kalian semua para pendengar, jangan tertinggal. Jangan sampai peringkat kita tak ada di kalangan orang yang hadir di majlis ilmu. Bahkan kita galakkan anak-anak kita dan keluarga kita untuk kita hadir di majlis ilmu. Yang keempat, tolong kita ziarah orang-orang yang susah dan sakit. Ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit dan ziarah anak-anak yatim dan orang miskin, dia akan menguatkan jiwa kita. Kita sikit je Allah jadikan ujian. Orang lain lebih teruk lagi daripada ujian yang kita lalui. Kita mungkin saja kita tak ada makanan. Tetapi cuba lihat bagaimana penderitaan umat Islam di Syria yang sedang bergolak itu, misal contohnya. Mereka terlalu sukar mencari rumput di celah-celah batu untuk mendapatkan makanan. Manakala kita, alhamdulillah, Allah tak sampai tahap demikian dalam hidup kita. Cuba kita bayangkan umat Islam di Rohingya yang melari ketakutan itu dalam keadaan berbagai-bagai ujian yang mereka alami dalam hidup mereka. Ibu mereka diperkosa, bapa mereka dibunuh, anak-anak berlari ketakutan, mengharapkan pertolongan Allah. Kita tak sampai demikian. Sikit je Allah jadikan. Mengapa cepat nak mengeluh? Allah jadikan sikit je pada diri kita ujian ini. Mengapa kita tak boleh nak dekat dengan Allah? Patutnya apabila kita diuji oleh Allah dengan ujian ini, semakin kita dekat dan semakin dekat kita dengan Allah. Dan saya sebut awal-awal tadi, kenapa Allah uji kita? Allah nak suruh kita merapatkan diri lagi dengan Allah. Tapi janganlah pula kita apabila diuji oleh Allah semakin menjauh dan menjauh diri daripada Allah. Jangan. Bahkan kita diajar supaya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan soalan daripada rakan kita di Facebook lagi, Nurainun Jariah Sohor tanya, kata beliau pernah berjumpa seorang pesakit kanser, menghadapi sakit yang teramat sangat sehingga dia pernah tanya kepada Puan Nurainun, kenapa Allah pilih dia untuk terima ujian ini dan mengharapkan agar dia dapat mati cepat sebab tak dapat nak menanggung ujian yang diterima. Jadi sebagai orang yang mendengar ni Ustaz, macam mana cara untuk membalas pertanyaan seumpama ini? Saya nak sebut begini, para pendengar yang dihormati sekalian. Sebutlah pada mereka dengan kata-kata hikmah yang baik. Dan kita sebut pada mereka bahawa setiap apa yang berlaku dalam hidup ini, Allah tak jadikan dalam keadaan sia-sia. Tetapi Allah jadikan ada hikmah yang tersendiri. Hikmah yang tersendiri, Allah pilih orang ni, Allah bagikan kesakitan. Orang ni Allah bagikan kesihatan. Dan jangan kita ingat orang yang sakit itu, maka dia dengan sakit dia mesti mati. Tak. Bahkan kita je membayangkan demikian. Berapa ramai orang yang sakit, sihat je dia. Dan bukan maksudnya dengan dia sakit itu dia terus kematian, tidak. Tetapi dia boleh bertahan panjang umurnya. Yang mati dulu siapa? Doktor yang merawat dia. Berapa ramai di kalangan kita demikian kan? So, dalam hidup kita jangan kita cepat putus asa. Dan kita sebut pada dia, di hadapan kita itu ada nikmat yang Allah sediakan. Dan keyakinan kita apabila kita hidup dalam keadaan diberi peluang oleh Allah, sakit itu sikit je baru. Tetapi ada lagi benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Kita boleh nampak apabila kita sakit, kita akan nampak kasih sayang seorang suami pada kita. Contoh yang mudah, kita boleh lihat siapa sebenarnya kawan-kawan kita di saat mana kita sedang sakit. Kemudian kita boleh lihat bagaimana kitanya rupa-rupanya telah diberi nikmat yang banyak sebelum daripada ini. Kita belajar dengan Nabi Ayub AS. Waktu mana dia sakit kan, isterinya bertanya pada dia, kenapa tak berdoa pada Allah? Doalah pada Allah. Allah kan Tuhan yang mendengarkan kamu ni Nabi dan juga Rasul. Kenapa kamu tak berdoa pada Allah? Nabi Ayub AS sebut pada isteri dia, berapa lama dah aku sakit? Katanya isterinya 12 tahun. 12 tahun. Katanya Nabi Ayub tanya balik isterinya, berapa lama aku sihat? Berapa lama dah aku sihat? Katanya isteri dia, puluhan tahun kamu sihat. Aku malu dan segan untuk nak mengadu pada Allah. Betapa banyaknya nikmat yang Allah bagi pada aku sebelum daripada ini. Tiba-tiba saat ini aku nak mengadu pada dia, yang aku sedang sakit, sikit je baru sakit. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sungguhnya setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni semuanya bersebab dan tak sia-sia Ustaz ya. Dan mungkin sedikit Ustaz, kurang lebih dalam setengah minit ni sebagai kesimpulan sedikit Ustaz. Saya nak sebut sabarlah dan tabahlah wahai para pendengar dalam hidup, dan saya pun sedang belajar untuk menjadi manusia yang tabah.
dalam kita mengharungi ujian, kerana ujian-ujian ini pasti ada kenikmatan di sebaliknya nanti. Tetapi jangan cepat berputus asa. Lalu kita mengharapkan, jangan harap kematian, tetapi berharaplah pahala yang banyak yang Allah sediakan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Ambil peluang dalam setiap musibah itu, banyak peluang yang Allah berikan, ruang-ruang untuk kita memperbaiki diri dan berdoa yang terbaik untuk kita dimakbulkan doanya. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas pertemuan. InsyaAllah minggu hadapan akan bersama di Tapak Carnival, InsyaAllah bersama dengan Ustaz secara langsung. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.